Saya dah call dah pindah. Ha. Dah call dah. Sebab alam tak ada apa program, datang dah lama tak jumpa Ustaz. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa na'buduka a'udzubika min syarri ma sana'tu habulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fa'fil fa innahu la yusrifu lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dijemput oleh Allah untuk hadir pada malam ini hanya saja semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah. Moga-moga kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar memuji Allah SWT dengan hati kata, dengan lafaz hamdalah. Waktu memuji Allah ni dengan lafaz hamdalah, apa dia? Alhamdulillah. Dengan sebenar-benar pujian yang mana memuji Allah SWT sehingga makam kita menikmati, merasakan kehebatan Allah Ta'ala. Puji itu agar kita merasa hebat. Sebab tu lepas Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi tidak akan sampai martabat rasa hebat Allah Ta'ala tu, tuan-tuan. Ni takkan sampai rasa hebat Allah Ta'ala. Mestilah dimulakan dengan Subhanallah, yakni melihat dengan kebenaran, tuan-tuan. Subhanallah, melihat bahawa tiada satu pun kecacatan yang ada pada kejadian alam ni. Tiada satu, walau sebesar zarah pada alam ni, tuan-tuan. Wallahi tiada satu pun kecacatan. Maka kita pun puji Allah, Alhamdulillah. Dan kita mentakzimkan wa rabbaka fakabir, yakni membesarkan dengan rasa keagungan Allah Ta'ala itu, menjadikan alam ini subhanallah hebat. Contoh langit tanpa tiang. Mana ada teknologi buat bumbung terangkat, tuan-tuan? Bumbung tak ada tiang. Hebat-hebat manusia ni tak boleh buat teknologi setakat hari inilah. Tapi Allah bagi izin satu masa nanti. Tapi itulah manusia ni, Allah kata qalilan ma tashkurun. Hakikatnya manusia ni sedikit yang bersyukur. Kalau kita kait syukur dengan lafaz Alhamdulillah, maknanya ramai kita disebut Alhamdulillah, dan ramai tidak? Ramai.
Menitir di bibir kita ni alhamdulillah, 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 datang masjid alhamdulillah. Tapi kenapa Allah kata qalil, sedikit? Sedikit yang bersyukur. Kerana dua keadaan. Yang pertama, ketika memuji Allah itu pada kejadian alam semesta ini, tapi pada kejadian diri kita minta dipuji. Kita minta dipuji, tuan-tuan. Kita pada masa yang sama kita muji Allah, ya alhamdulillah, alam kejadian ni hebat. Tapi pada alam diri kita puji diri kita pula. Ada dua pujian. Dua pujian wujud pada waktu yang sama. Memuji Allah, pada yang sama minta dipuji. Macam mana, tuan-tuan? Atau memuji Allah dalam kejadian alam yang sempurna ini, subhanallah, tapi pada kejadian alam diri tiada erti. Dia tak nampak kehebatan Allah Ta'ala pada kejadian diri dia. Dah habis dah kehebatan, tak ada apa dah. Tak ada apa. Sebab apa yang hebatnya pada diri ni? Dah tak ada apa dah. Benda pun tak ada, harta pun tak ada, apa pun tak ada. Apa yang ada? Apa yang hebatnya diri ni? Ingatkan dia dah tahu dah hebat diri, tak ada apa malaikat, ada Allah. Rupanya tak ada benda. Bila dah tak ada kebendaan, tiada kekuatan, tiada mungkin, maka nisbah dia itu berbalik pada yang pertama tadi, minta dipuji juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka benarlah Allah kata qalilan ma tashkurun. Pada masa yang sama kita memuji kejadian alam semesta, tapi pada yang sama kita mungkin memuji diri kita atau mengeji diri kita. Keji ni maknanya memandang remeh kejadian manusia, memandang enteng, melihat orang lain remeh pun satu kejadian yang tidak boleh tuan pandang. Ni siapa ni? Tak apa, aku dah ada ilmu dah. Ni siapa ni? Habis tuan, kalau ada perangai ni habis amalan, habis. Sebab apa? Menurun iblis. Ketika dia memuji diri dia, dia akan puji pada diri, hina pada manusia lain. Sebab tu tidak boleh puji diri ni. Sebab bila pujian pada diri, mana pada manusia lain mesti ada kekurangan. Sebab tu tidak boleh puji diri, tidak boleh. Sebab di saat kita puji diri, maka kita akan merendahkan orang lain. Ini sifat iblis. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, maka pada malam yang penuh barakah ini, dalam kita menemukan kajian ilmu ni, walaupun tajuknya umum, tapi saya membawa kepada perbahasan tentang hakikat kehidupan dalam konteks nak memahamkan bahawa dalam apa yang saya syarahkan nak sambung ni, ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan, ibadah, konsep ibadah ini merupakan hak Allah. Apa yang kita lakukan ibadah, illa liya'budun, baca Quran, ngaji, menuntut ilmu, sujud, semua perkara ni Allah punya. Itu yang pertama. Sebab apa hak Allah? Ni supaya tak nak ada melekat diri ni, kita syarahkan dalam kehidupan, tuan-tuan. Dia ada dua perbahasan dari sudut ilmiahnya, perbahasan agama, yang ini di sudut falsafah, usuluddin. Falsafah ni maksudnya konsep dan pendetilan pada agama. Dan perbahasan kita ini, apa yang saya bawa ni pendetilan pada kehidupan. Kita mendetailkan, kita memperhalusi kehidupan bersandarkan usul agama. Baik, maka kenapa dikatakan hak Allah? Ustaz, saya yang mengaji, saya baca Quran, saya yang datang, saya yang dengar, saya. Soal, dari mana datangnya saya itu? Bila kita nak tahu? Bila inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kepada Allah. Nah, sebab tu kalau ulama dalam memperhalusi perkara ni, tuan-tuan, dalam perjalanan tasawuf ataupun sang salik berjalan menuju pada Allah ni, tuan-tuan, satu kalimah ulama letakkan apa? Mutu qoblal maut, matikan diri sebelum mati. Matikan diri sebelum mati. Contoh katalah saya, tuan-tuan, hampir setiap malam ceramah, hampir boleh kata setiap malam lah ceramah, tuan.
Kalau saya ni hidup menyatakan saya dah ada ilmu, saya takkan dengar ilmu orang lain. Buat apa? Saya pun boleh cari ilmu saya ada guru saya buat apa? Makna saya sedang mati waktu itu. Matinya hati ketika saya rasa hebat. Amalan itu mati, tuan-tuan. Di saat saya dah tak perlukan lah. Sebab tu kalau tengok orang yang hebat yang tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika saya berjumpa dengan ini Bilhal, lalu saya cerita ni pengalaman kebenaran bila berjumpa orang-orang yang alim. Bagi contoh, saya cerita yang dah almarhum lah, Datuk Abah Sandil lah, beliau seorang ilmuwan faqih, tuan, tapi bila kita duduk, dia nak dengar, dia duduk. Subhanallah, ini orang yang ilmuwan hebat. Saya jumpa dengan sebuah sama Mufti Kelantan, Datuk Syukri. Tok minta nasihat. Kita jumpa orang alim ulama ni, tuan, biasa saya ulang, ulama ajar kita minta nasihat, minta doa. Tok, nasihat saya tu apa saya nak nasihatkan? Dia meletakkan diri dia itu semuanya hak Allah, tak terlihat diri dia ini, sebab dengan Allah dia menuntut ilmu, bukan dengan diri dia, bukan dengan akal kita, bukan dengan kefahaman. Saya ni keturunan Cigedik pandai, senang faham je mengaji ni. Biasalah. Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Kita ni bukan apa, kita kena selalulah mahirkan zikir tu supaya cerah hati ni, kata umbui. Dia nisbah pada apa tu? Dia nisbah pada Allah, bagi dia faham dengan rahmat dan izin, atau dengan diri dia yang berusaha untuk faham, akhirnya Allah bagi faham. Maka penglibatan Allah ni dalam hidup kita ni sikit lah. Tapi orang-orang yang alim, yang fuqaha, arif billah ni, tuan-tuan, dia melibatkan Allah secara keseluruhan dengan Allah. Dan ini telah diajar bagaimana Allah SWT mengajar kita, bagaimana Nabi Musa AS bertemu dengan Nabi Khidir AS. Ikut Nabi Musa AS ni, tuan-tuan, Rasulullah. Nabi Khidir tidak martabat Rasul. Maknanya kalau Rasul ni kewajipannya menyampaikan, kalau Nabi tidak, dia pakai untuk dirinya. Rasul ibarat macam ahli parlimen, tuan-tuan. Dia ni tinggilah martabatnya, wakil rakyat, hebatlah. Di saat memang dikatakan dalam satu riwayat, mengata siapa yang paling mengetahui sekali, memang Nabi Musa mengaku dia lah. Sebab memanglah setakat dia paling tinggi, tapi Allah mengajar. Ada lagi bab ilmu ni, ada lagi. Sebab tu tak ada orang alim ni tu, kalau benar-benar kalau kita lihat perjalanan hidup dia takkan mengaku dia yang paling alim, takkan, wallahi tidak. Malah tertanggal kealiman dia itu, maksudnya dengan alimnya dia, dengan amalan yang kita nampak, tapi tertanggal, maka dia tidak mengakui diri dia, sebab dia melihat ibadat yang dilakukan itu hak Allah. Bila kata hak Allah, tuan-tuan, wa imma dengan budak kecil tu, dengan anak-anak kita, lebih hebat dia kenal Allah daripada kita silap lagi bulan. Hak Allah. Kita ingat kita ni dah boleh beribadat dengan hebat, tapi budak rupanya lagi cepat faham. Lalu kita pun dengar budak cakap. Itu hebatnya Nabi SAW, tuan. Mengajar kita untuk melihat segala-galanya Allah, tidak memilih-milih dengan keadaan yang mana. Bila kata hak Allah, maka dia dengar. Hebat. Apabila sifat ini ada pada diri kita, tuan-tuan, maka menyatakan hak Allah, maka hakikatnya itu kembali kepada kemurnian, kesucian, ketulusan dalam ibadah itu. Yang itu kita nak. Sebab ibadah ini, tuan-tuan, perjalanannya itu mesti menuju pada Allah, dan dia mencapai tahap kepuasan, puas ni, tuan-tuan, melakukannya itu memang perlukan banyak pengorbanan, tetapi kepuasan yang diberikan ini adalah kerana keikhlasan di dalam meletakkan perjalanan ibadah itu. Apa maksud keikhlasan? Qul huwallahu ahad. Dengan Allah aku beramal, dengan Allah aku belajar, dengan Allah aku mendengar, dengan Allah, semuanya dengan Allah, tuan-tuan. Tiada dengan kita, tiada ada diri. Sebab tu dalam perjalanan agama, struktur awal itu adalah akidah, iman, amal. Iman baru solat, tuan-tuan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah
Bayangkan tuan-tuan, kalau kita solat tiada mantap iman, sembah siapa tuan? Oh, bahaya. Ini bagus solat tu kehidupan di luar sana yang umum. Kalaulah tidak faham tentang hak Allah ini, solat yang mungkin kita sembah Allah, tapi bekerja sembah siapa? Dia minta maaf cakap tuan-tuan. Dan lagi kalau yang meniaga, saya dilatih untuk meniaga tuan, tak kerja mana-mana pun, makan gaji pun tidak, daripada awal habis belajar sampai sekarang. Jumpa guru saya, Ustaz Mak pengetua samtal, entah hebat saya, tawakal. Saya nak belajar Ustaz, macam mana kebergantungan. All level kita jumpa. Di waktu di universiti dulu, Allah izinkan masa universiti, bukan cerita lah, nak bagi tahunya, duduk bagan dengan Sultan Nazrin duduk sekali. Waktu tu kita YDP duduk. Datuk Profesor Dr. Abdullah Bincin ada. Saya ni aliran sains tuan-tuan, dua. Sekolah kalau MRSM tu ulul albab lah. Tapi ini Samtas. Samtas ni dia buat dua aliran. Aliran agama sains, ambil architecture. Dalam architecture ni tuan, saya tengok the toughest course in the world sekarang ni, nombor satu punya. Satu-satu budak seagama masuk lah. Budak seagama masuk. Lepas tu kitanya kombinasi tu alhamdulillah berbeza. Itu saya pun melihat, sekarang buka sekolah juga, saya pun melihat kombinasi ni penting. Bukannya masuk teknikal tinggal agama, tidak. Dia kena masuk dan menjiwai dan terjemahkan balik. Macam saya ni antara produk yang terhasil daripada Samta, gabungan teknikal kemudian terjemahkan. Saya nak cerita tentang Datuk Dolah ni. Panggilan Datuk Dolah, Farid ni aku nak cakap kau, kalau kau nak kerja pastikan jusasi minimum katanya. Jusasi, jusabi, jusai. Dia tunjuk ni 13,000 cash. Tengok. Wih, ya tu dah. Carilah. Di situ apa yang dia sampaikan bukan soal gaji itu, kualiti. Bila kata meniaga ni pula, kenapa Nabi SAW meniaga? Kualiti. Dan dibelinya itu keyakinan ni hak. Bila sebut kualiti ni ikhlas, berkualiti tuan-tuan. Kualiti tu. Rupanya yang berkualiti itulah yang akan sustain. Saya ambil cabaran, kata tak apalah, saya tak nak kerja, saya nak niaga tu. Nak tengok sejauh mana kualiti. Sebab niaga ni orang boleh pandang buang macam tu, kalau tak kualiti orang buang lah. Kalau kedudukan ni insya-Allah, kalau betul-betul fight betul, dia kalau sampai satu kedudukan dia berkualiti lah. Maknanya orang boleh iktiraf, ni kedudukan ni berkualiti ni, walaupun kedudukan tu dah tak ada. Tapi kalau meniaga ni tuan, dia dah duduk satu kedudukan tu, tiba-tiba perangai dia tak betul, orang cantai macam tu dah. Kata dia ni tak boleh. Sebab tu perniagaan ni perjalanan dia besar. Dan ketika itu sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, nak kaitkan dengan perbahasan ini, lepas tu kita buat kajian bahawa benarlah dalam kita berusaha itu, nak kaitkan balik dengan usaha tadi, dengan ibadat pun kita tak boleh kaitkan dengan bahawa dengan kita lah. Sebab tu kita niat dengan Allah lillah, solat dengan Allah. Apatah lagi kita cari duit. Cari duit bukan dengan kita tuan. Arwah tok saya dah tanya, saya ulang banyak kali cerita ni. Arwah tok saya tanya, apa? Kau tahu apa bab duit? Masa tu umur 21. Kau tahu apa bab duit? Kita dengar duit ni, kita cari duit lah, usaha lah. Manjadah wajadah tu. Boy. Tapi bila ditanya balik, kau tahu apa bab duit? Sehingga hari ini kalau tengok golongan yang muda, belia ni, kalau cerita bab duit ni memang tak jejak masjid lah. Sebab apa? Sibuk lah. Cari duit dulu ke? Cari apa dulu? Ini persoalan ini akan timbul tuan-tuan. Bila tidak ada faham ibadah, kalaulah benar mencari duit itu ibadah, dengan apa buat cari duit itu? Dengan apa? Dengan Allah atau dengan selain Allah? Di dua je untuk ibadat ni, dengan Allah atau ghairillah. Sebab tu dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Nabi SAW yang bermaksud daripada Muaz menceritakan bahawa Rasulullah SAW berkata, hai Muaz, tahukah kamu apa dia hak Allah ke atas hambanya? Jawab Muaz, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Rasulullah SAW bermaksud hak Allah atas hambanya ialah mereka mesti menyembahnya
dan tidak menyekutuinya dengan apa jua. Sembah pasti, suka tak suka, paksa rela, wajib sembah sebenarnya, atau dipanggil sujud. Sembah ni sujud. Kalau tak nak dengan rela, dengan paksa, dipanggil tersujud. Tersujud ustaz saya, tersembam, tersungkur, atau nak sungkurkan dulu. Tu dia. Dan ketika sujud jangan menyekutui, tidak boleh, la tusyrik billah. Sebab ketika kita menyerah diri, sudah meletakkan wajah kita itu tunduk dalam konteks ibadat syariat yang khusus, maka kenapa dalam konteks ibadat yang dikatakan ibadat, cari duit tu ibadat ustaz, kenapa tidak sujud juga? Sujud macam mana? Kenapa tidak meletakkan bahawa bagi yang niaga lah, sebab saya kan niaga, appointment dengan Allah itu menjadi prime. Tak ada. Appointment dengan Allah itu menjadi secondary. Silap-silap tak jumpa appointment dengan Allah. Tak apa, kita kat mana-mana boleh. Kalau kat mana-mana boleh, kenapa front line imam? Ni front line Khulafa ar-Rasyidin ni semua ahli perniagaan tuan. Wallahi kalaulah Khulafa ar-Rasyidin ada sekarang, jauh 10 tiang kita. Hebat, mereka hebat. Allahu Akbar. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, hartanya masih ada sampai sekarang. Kita masih lagi nak pertahankan harta, cari cara. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an dah terbukti hartanya sampai ada sampai sekarang. 1400 tahun punya harta. Bukan bilion lagi dah, trilion. Bagaimana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Khulafa Rasyidin, Umar Khattab radhiyallahu an, semua ni front line ni. Di saat hebat di dalam syariat khusus, hebat di dalam mentadbir dunia. Sebab apa? Sebab apabila kita letakkan semuanya ibadah hak Allah, khalas, titik. Di saat hak Allah mengatasi segala-galanya tuan-tuan, maka di sinilah datangnya kita, mau tak mau, kita hari ini dapat dengan ihsan kederat Allah, maka kena luangkan masa dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah SWT berfirman di satu hadis kursi, ya abna Adam tafarruq li ibadati amla'us sadra, wahai anak Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana kita nak menterjemahkan hidup ini kafah, keseluruhan, bukan sekadar ingat itu ataupun hanya hak Allah itu nampak di tika sejadah, tetapi kita terjemahkan konsep ibadah ini yang merupakan hak Allah seluruhnya, sehingga kan kita hari ini tidak memilih-milih untuk beribadah. Satu, bila kata hak Allah, maka tiadalah kita memilih-milih, apatah lagi yang wajib. Yang wajib ni utamanya solat, dia bukan jadi pilihan, malah dia menjadi keutamaan dan suruhan. Tu tak ada pilihan, kita tak ada pilihan. Kita pilih nak kerja dulu ke solat dulu, kerja. Dia tak ada pilihan sebab hak Allah. Bila kata hak Allah, nampaklah yang utamanya apa? Tu datangnya dipanggil faqih tu, meletakkan kedudukan yang utama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum dari kamu agar kamu bertakwa. Sembah Allah. Sembah Allah sebab Allah jadikan kita, bukan kita ni nak something yang lain. Allah jadikan kita. Sebab apa kena utamakan Allah? Sebab Allah jadikan kita. Bukan kata funder. Funder pun tuan-tuan, kalau funder ataupun kita duduk dalam satu jabatan ke, ataupun kita yang paling tinggi lah tuan, paling tinggi lah jawatan, keutamaan mesti diberikan kepada kita yang kedudukan tinggi. Bila kita kedudukan tinggi, di saat kita panggil sesiapa pun, utamakanlah panggilan aku ni ada kedudukan yang tinggi ni, dalam jabatan aku paling tinggi ni. Kedudukan, kekuasaan ataupun funder,
board of director, apa pun nama lah, ketika dia semua ni akan beri keutamaan kepada, dan fasiliti semua akan utamakan yang atas. Kalau orang tanya kenapa dia dapat lebih, kenapa, dah dia yang utama. Janganlah marah, nak duduk atas tu, dapatlah lebih macam-macam dia dapat, sebab dia yang utama duduk kat atas. Keutamaan mesti bagi kat yang kedudukan dia lebih. Tapi nak cerita ni tuan, Allah SWT ada creator, pencipta, yang menciptakan. Sebab Allah kata sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah terus bagi menciptakan. Kita orang bagi something pun kita dah kalah dah kita. Tak boleh ni, dia ni kawan rapat ni, dia something banyak tolong aku ni, contoh. Ataupun kita something dengan yang utama tadi, kita pun dah kalah dah tuan. Ini kan pencipta. Tak boleh ni, Allah ciptakan aku ni. Tak boleh. Ayat macam tu pun dah mudah faham dah sebenarnya. Tapi isunya adalah Allah sambung, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Allah kata dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan sebab hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kan kalau kita kan marahkan seorang, kau tahu aku yang ambil kau kerja, aku yang datangkan, aku yang, kau tahu siapa aku? Dia kalau ada guna perkataan dah marah sangat lah tu. Tapi kalau Allah guna, dialah, maknanya Allah lah yang menjadikan hamparan bagi kita, boleh berjalan elok, bawa kita cantik-cantik sebab hamparan tu elok. Cuba kalau Allah buat bumi tu macam-macam ni, apa kita yang boleh jalan atas jalan? Tak ada satu pun tuan. Kemudian Allah kata sebagai atap. Kalau tak ada atap tuan, meteor ke apa ke, tembus kita. Tak adalah dipanggil apa? Langit, atmosfer. Air hujan turun, kemudian bagi rezeki, buah-buahan ni nisbah kepada makanan kita. Kita kerja kata nak makan, cik makan. Untuk apa cik duit? Nak makan. Tapi kalau duit tak ada makanan, nak untuk apa duit tuan? Ni duit banyak, sayur tak ada, ikan tak ada, buah tak ada, apa tak ada, apanya ada? Tak ada apa. Lepas tu duit ni buat apa? Buat saja, tampal kat dinding. Allah bagi, nampak, kita nampak duit ni, dia tak nampak untuk apa duit tu. Dan Allah kata kerana itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nampak tak? Apa kata Allah? Maka kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Bukan tak tahu, tahu. Tapi saja kita wujudkan. Maka di sini setelah kita jelas hak Allah segala-galanya, maka tiadalah kita boleh menyandingkan di atas kekuasaan lain yang ada dalam hidup kita ini. Maka di saat mengutamakan suruhan Allah itu menjadi agenda hidup kita, maka disitulah kita tidak menyekutukan Allah sebenarnya. Maka di sini nyatalah bahawa ibadah itu merupakan suatu penyataan terhadap ketaatan kepada Allah dan menunaikan haknya. Ia adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan ini. Iaitu kita solat, kita kerja, kita buat apa saja tuan-tuan. Ini mission statement ini kena tepat. Apa dia? Menyatakan hak Allah, menunaikan hak Allah. Allah dah jadikan kita untuk apa? Untuk menunaikan apa yang telah Allah suruh. Itu je lah. Baik. Maka dengan itu juga, ini kelebihan bagi yang sesiapa yang mampu menunaikan perkara ini tuan-tuan. Apa dia? Ibadat yang kita lakukan ini, solat, kita buat bekerja dengan elok, buat semua benda, kita niat ibadat
untuk menyatakan Allah. Allah kata apa? Kebebasan. Ibadat yang kita lakukan benar haknya kepada Allah, maka Allah akan bebaskan jiwanya. Yakni ibadat ni sebagai jalan kebebasan daripada belenggu kuasa-kuasa lain daripada kuasa Allah. Memang Allah secara kekuasaannya Allah wujudkan. Tak apa Allah bagi can, duit berkuasa, pangkat berkuasa, kedudukan berkuasa, Allah bagi. Allah bagi can, Allah bagi can. Tapi siapa yang berjaya meletakkan kekuasaan itu atau ibadat itu hanya untuk Allah atau diri berkuasa, maka Allah kata dalam surah Al-Ubudiyah ayat 112 yang bermaksud hati manusia tidak akan terlepas daripada pengaruh makhluk yang lain. Nampak? Dalam surah Al-Ubudiyah 112, hati manusia tidak akan terlepas daripada pengaruh makhluk yang lain kecuali dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat pergantungan. Tiada bertawakal selain kepada Allah, tidak merasa gembira kecuali berasaskan kepada apa yang Allah suka dan rela, tidak benci kecuali kerana sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak berpakat kecuali dengan pakatan Allah, tidak memusuhi kecuali musuh Allah, tidak mencintai kecuali kerana Allah, tidak membenci sesuatu kecuali kerana Allah, dan tidak memberi kecuali kerana Allah, dan tidak menghalang pemberian kecuali kerana Allah. Al-Ubudiyah 114. Maknanya jelas menunjukkan hati manusia ni, ceritalah macam mana pun, ceramahlah macam mana pun, dengarlah macam mana, saat lagi hayalah ustaz hati ni, hai payahlah. Kenapa ya? Pengaruh isteri ada, mana pengaruh makhluk, pengaruh harta ada, pengaruh tahta ada, pengaruh kesusahan ada. Susah terpengaruh dengan kesusahan, melarat dia. Senang terpengaruh. Sebab memang Allah kata hati manusia tidak akan terlepas daripada pengaruh makhluk kecuali yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat pergantungan. Apabila kita meletakkan i'tikad yang jelas, satu-satunya hasbiyallah wa ni'mal wakil, dalam konteks kalimah ini tuan-tuan, bayangkan contoh kita menghayati tadi dalam konsep rezeki. Nama rezeki itu pun dah nama Allah dah sebenarnya, Razzaq. Di saat kita faham rezeki datang dari Allah, satu, keduanya jelas bahawa rezeki nama Allah, maka di saat kita mencari rezeki sebenarnya mencari redha Allah. Khalas, titik, habislah. Bukan cari duit. Bila mencari redha Allah, dia tak akan ridha lah dengan apa perkara yang mengundang murka Allah. Tak boleh ni aku dulu patut boleh jemaah ni, tiba-tiba dok projek ni, ni mesti something ni, sebab benda yang baik ditinggalkan. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam satu riwayat terlambat. Khulafa Rasyidin semua businessman, banyak bisnes, bukan satu, banyak menguruskan. Satu portion bisnesnya itu terlambat takbiratul ula. Allah, kita dengar pun apa buat? Apa yang Sayyidina Umar Khattab buat tuan? Dia wakafnya bisnes tu, diinfak, ambil lah, mengganggu Allah. Tapi inilah ujian manusianya, pengaruh hati tu. Tak apalah Allah tahu, tak apalah Allah tahu. Dah tu boleh bagi masa ni sebab apa? Sebab susah, sebab senang belum tentu. Ini nama pinjang hakikat, straightforward, tak ada nak selindung-selindung. Sebab senang, orang senang. Contoh ni kempen kan, mana-mana orang cakap, mana orang muda dengan senang, sihat, dengan senang ke sana ke sini, senang. Bila senang itu dominan dia, tak perlu nak berharap pada Allah sangat, sebab dia tenaga, dia ada, semua ada. Ada satu tu, saya terdengar satu ni, orang yang berniaga. Dia cerita penceraian lah. Dia kata apa? Dia bercerai umur 24 tahun, perempuan. Dia terlepas cakap, jangan banyak cakap, nanti kan terkeluar perkataan yang sepatutnya. Dia kata apa? Saya bercerai umur di situ lah, 24. Tapi saya tak takut cerai 24 sebab masih muda. Satu statement ni tuan. Saya cakap Allah apa? Azan. Azan dulu, lepas tu kita tutup insya-Allah. Allahumma salli ala la haula wa la quwwata.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Allahumma rabbana zidna wa sallallahu wa ba'as maqam innaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kesimpulannya adalah dalam kalam tadi yang saya sebut al-ubudiyah. Al-ubudiyah itu kitab karangan Ibn Qayyim tuan, bukan Quran tu. Kitab karangan Ibn Qayyim rahimahullah, kitab al-ubudiyah yang ke 114 kalamnya. Dan sini ada sebut dan 108 kalamnya, kata beliau lagi manusia ni hatinya tiada lain yang lebih dicintai sebenarnya. Tidak sesuatu yang lebih dicintai oleh hati manusia selain pada Allah. Kepada Allah sebenarnya hakikatnya. Maknanya pengharapannya dah bagi segala-galanya pada Allah. Maka sudah pasti cinta ni pada orang yang memberi semua sebenarnya. Tapi tak capai ke makam itu. Itu je. Dan menurut Al-Imam Al-Razali dan Tafsir Al-Kabir mengatakan sesiapa yang memahami faedah beribadah ini, faedah tadi, dia akan merasa senang melaksanakannya dan merasa berat melaksanakan yang lain. Ni apabila dia mencapai makam tadi yang hak Allah Ta'ala dah sebati dalam diri dia.
Ini kerana ibadat menjadikan manusia merasa hidupnya sempurna. Ia juga merupakan amanah dan tanggungjawab yang ditunaikan oleh manusia kepada Allah. Bahkan ia juga merupakan suatu cara manusia berpindah daripada dunia keangkuhan kepada dunia kegembiraan, yakni sujud kepada Allah. Dalam Tafsir Al-Kabir kata Al-Imam Razali, dan daripada satu hadis penutup pada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan maksudnya adalah perkara biasa kami dan Rasulullah SAW bercakap-cakap antara satu sama lain. Tetapi apabila masuk saja waktu solat, baginda menjadi seolah-olah tidak mengenali kami dan kami tidak mengenali baginda. Rawahu Ahmad dan An-Nasai. Jadi maknanya nak kaitkan dengan tadi tafsir Al-Kabir tadi, senang ini menunjuk waktu solat tu dah. Padahal hak utama ni mengatasi segala-galanya. Allah panggil. Macam kita ni kuliah ni wajib temu wajib ilmu. Tapi yang lain, urusan yang lain. Sebab kalau benarlah kedudukan hak Allah Ta'ala ini diperhalusi dengan baik, maka seperti hadis Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Ahmad dan Nasai, bila masuknya waktu solat maka tak kenal lah orang lain, kena Allah dia susah. Macam itulah kaedahnya tuan. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu perbahasannya. Kesimpulannya itulah hak Allah Ta'ala itu pada diri kita segala-galanya. Itu hak Allah Ta'ala pada diri kita segala-galanya. Mengembalikannya itu dengan ketaatan, kemudian Allah akan gantikan dengan ganjaran. Itu hak kita lah. Apa dia? Ganjaran. Ganjaran inilah yang akan diberikan kepada kita sebagai habuan kepada kesusahan dan kesungguhan kita menzahirkan ketaatan. Saya kira cukup setakat itu dulu. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata dalam penyampaian. Moga-moga Allah Ta'ala menyempurnakan perbahasan ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan yang hadir semuanya dan menonton, insya-Allah, moga-moga dengan izin dan kuasanya memilih kita dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi